السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ayat 99 merupakan targhib kepada wahyu, dan dalam masa yang sama ia merupakan zajrun, teguran kepada ahli kitab. Targhib, dorongan supaya menerima dan mempelajari wahyu dan menghayatinya setelah dipelajari. Dan daripada ayat ini juga suatu teguran keras kepada golongan ahli kitab yang sanggup, yang tergamak menolak wahyu yang paling agung, iaitu wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada akhir zaman. Mana satu pertembungan berlaku. Ayat ini diturunkan supaya rasa bangga, rasa bertuah. Umat akhir zaman diberi kitab yang paling agung, yang dalam tu jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Di sebelah pihak lain pula, ahli kitab yang sudah ada pengalaman kitab, dia mengingkari. Tidak sepatutnya dengan kitab yang dia ada tu sebagai bukti untuk menerima kitab, tapi sebaliknya dia menolak dan mengingkari. Jadi ayat ni mana bertembung dua perkara. Targhib berbunyi walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad ayatin, banyak sekali ayat-ayat. Tidak satu, banyak sekali ayat-ayat. Banyak ini bermakna melengkapkan semua perkara yang perlu untuk sebuah agama yang agung. Dan ayat pula bayyinatin, jelas lagi nyata kepada maksud.
Jadi oleh kerana itu, patutlah rasa bertuah dan berlomba-lomba untuk mempelajarinya. Untuk mempelajarinya dan untuk menghayatinya. Sebab dia ayat Allah. Yang kedua jelas. Bermakna dalam ayat Allah itu ada hubungan rapat dengan Allah, Tuhan bagi ayat. Jelas pula kerana dalam tu tidak payah. Dalam tu ada penjelasan yang memudahkan seseorang yang mencari Allah dapat mengikutinya dengan betul. Tapi dalam masa yang sama, ahlu kitab, dia menolak kitab yang jelas itu. Sedangkan dia ahlu kitab. Dia sudah ada kitab, dia berpengalaman dengan kitab. Sepatutnya kitab yang ada bersama dia, ada pengalaman lama dia dengan kitab, dialah orang mula-mula beriman, orang mula-mula percaya. Tapi tidak, mereka lah orang yang mengkufurinya. Dengan sebab itu mereka adalah golongan yang betul-betul fasik, yang betul-betul durhaka pada Allah. Jadi wama yakfuru biha, tidak mengkufuri akan ayat-ayat Allah Taala yang jelas atas itu illal fasikun, kecuali golongan yang betul-betul fasik. Jadi fasik di sini dituju kepada ahlu kitab. Sebab ayat sebelum dan ayat selepas semua bersangkut dengan mereka. Kemudian dijelaskan kepada kita mengenai ahlu kitab ni punya perangai. Awakullama ahadu ahdan. Apakah mereka ahlu kitab setiap kali dia mengadakan perjanjian untuk ikut kitab, setiap kali dia buat perjanjian agama untuk ikut kitab, adakah setiap kali itu nabadahu fariqum minhum, ada saja satu golongan daripada mereka membuangnya. Nabada mana menolaknya. Setiap kali ada perjanjian untuk ikut kitab, ada satu saja dari mereka, satu puak menolaknya. Nabada dan mana membuangnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka ahli kitab ni tidak percaya pada kitab. Kebanyakan mereka pun Yahudi. Dalam ayat yang kita baca semua ni bersangkut dengan mereka. Bahkan kebanyakan mereka Yahudi yang digelar ahli kitab tidak percaya pada kitab. Walamma ja'ahum rasulun, mengenai rasul pula, dan tak kala datang kepada mereka seorang rasul min indillah, daripada Allah. Jadi walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan apabila datang kepada mereka seorang rasul yang agung, rasul yang agung, min indillah, daripada pilihan Allah, musaddiqun lima ma'ahu, yang mana rasul itu membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Yang mana rasul itu membenarkan, mengesahkan kitab yang ada bersama mereka. Maksudnya apa yang ada bersama mereka itu memang kitab Allah. Isi kandungannya juga benar. Nabadha fariqum minal ladhina utul kitab Allah. Menolak juga. Dengan begitu pun menolak juga fariqum minal ladhina utul kitab. Satu puak daripada orang diberi kitab Taurat, dia tolak kitab Allah, kitab Allah Taurat. Wara'a dhuhurihim, di belakang mereka. Mana tolak sini, buang di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui ia daripada Allah. Seolah mereka tak tahu ia daripada Allah, sedangkan mereka tahu. Jadi cara dia menolak dan membuang kitab di belakang mereka itu seperti mana dia seolah tak tahu, sedangkan tidak, sedangkan mereka tahu. Kitab benar mereka tolak, mereka ikut sahih. Sahih adalah bertentangan dengan wahyu. Dalam kitab Allah wahyu ni seru Allah. Sahih seru syaitan. Jadi kitab yang betul-betul memberitahu tentang seru Allah, kitab Allah, dia buang ke belakang. Dia lempar. Jadi terjemah buang dengan lempar ni maknanya tidak ambil, tidak memperdulikan.
Tidak ambil dan tidak mempedulikan, dengan mana tidak ingin belajar dan tidak ingin mengetahui isi-isi yang ada dalam kitab. Seolah-olah mereka tak tahu ini kitab Allah. Ini Yahudi punya sifat teruk dia. Dalam kitab tafsir kata, teruk dan tololnya Yahudi, kitab yang mengajar mereka Allah, mereka buang. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti sihir yang dibisikkan oleh syaitan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wattaba'u fa'anya juga Yahudi. Kitab Allah sampai pada mereka, disokong dan dibenarkan oleh Nabi akhir zaman, mereka tolak di belakang. Mereka ikut sihir yang dibisikkan oleh syaitan. Zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam tafsir sebut, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi selepas Nabi Musa. Semasa itu, sihir berleluasa yang menyebabkan ramai manusia kufur kerana dalam sihir seru selain pada Allah. Kalimah-kalimah seru selain pada Allah, kalimah syirik dan kufur. Lalu ramai orang sesat dengan sebab sihir. Walaupun berlaku. Sihir ni perkara seperti mana racun lah dia berlaku. Bukan kata benda-benda tu menyalahi syariat, tak berlaku. Tidak. Seperti racun. Apabila minum, ada kesan dia mudarat. Seperti ubat. Apabila minum, ada kesan dia manfaat. Jadi, sihir seumpama itu. Allah zahirkan kesan dia. Dengan sihir menyebabkan satu orang itu kasih. Dengan sihir menyebabkan satu orang itu benci. Sihir adalah jenis perkara seperti itu. Cuma ada dalamnya seru selain pada Allah. Dan dia merupakan suatu ajaran daripada bisikan syaitan. Jadi ma tatlu nak beritahu kepada kita, punca sihir adalah ma tatlu syaitan. Apa yang dibisikkan oleh syaitan. Dan syaitan membisikkan sesuatu yang bercanggah dengan wahyu Tuhan Rahman. Mana gitu. Syaitan membisikkan sesuatu yang bercanggah dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Jadi zaman Nabi Sulaiman, dia kumpulkan semua sihir. Dia kebumikan. Dah hilanglah sihir ketika itu kerana dibasmikan oleh Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman mati, syaitan dia tidak mati. Sebagai ujian, syaitan kata Nabi Sulaiman dapat perkara-perkara luar biasa, semua sekali sebenarnya berpunca daripada apa yang dia sembunyikan. Itu apabila digali, didapati banyak buku-buku syair, buku-buku sihir ditemui. Jadi kata syaitan, inilah dia. Bisikan syaitan kepada mereka zaman itu yang jahil, inilah dia punca kerajaan Nabi Sulaiman dapat perkara-perkara yang luar biasa. Maka pada masa itu mulalah Yahudi mempelajari sihir. Ditipu oleh syaitan dengan cara begitu. Ini apa yang ditulis oleh sebahagian daripada ulama tafsir. Sedangkan Nabi Sulaiman kumpulkan perkara itu untuk dihilangkan, dilupuskan dia. Supaya sihir tidak lagi dipelajari dan tidak ada lagi perkara-perkara mungkar akidah ada pada zaman dia. Tapi apabila Nabi Sulaiman mati, syaitan dia tidak mati. Tidak seperti manusia. Jadi Allah Ta'ala adakan suatu ujian, dibisikkan kepada orang yang ada hubungan rapat dengan dia supaya beritahu perkara seperti ini. Lalu Yahudi kata rupa-rupanya Nabi Sulaiman ni kafir. Sebahagian yang tak tahu. Dalilnya ini semua tu adalah merupakan bisikan-bisikan. Ini semua dikira perkara-perkara amalan-amalan yang dikira kufur dan syirik. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman dia tidak kafir. Dia sembunyikan perkara ni kerana perkara ni menyebabkan orang kafir. Dia tidak kafir. Ini bukan amalan Nabi Sulaiman. Ini adalah amalan syaitan dan manusia-manusia yang terpengaruh dengannya. Jadi perkara-perkara ini semuanya telah dia basmikan, dia telah lupuskan. Walakinna syayatina kafaru. Alaka tetapi syaitanlah sebenarnya yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka lah yang mengajar manusia sihir, bukan Nabi Sulaiman. Jadi keliru jenis gitu. Keliru jenis seperti itu. Jadi Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita, boleh jadi Yahudi pada zaman ni pun ambil kira benda seperti itu.
perkara yang dikira muslihat syaitan ni diambil kira dalam maklumat agama dia. Jadi kita diberitahu oleh Allah Ta'ala apa yang berlaku pada zaman dahulu tidak seperti mana apa yang disebarkan, berita-berita bohong yang disebarkan oleh golongan Yahudi. Sehingga hari ini pun Yahudi sangat-sangat minat kepada sihir. Topik pengajian dia sihir. Dan dia cuba nak sebarkan perkara ni kepada orang lain. Penyakit kufur ni dia nak sebar juga kepada orang lain. Maka berkembanglah sihir ni serata dunia. Supaya dia tidak berkesorangan dalam melakukan kesalahan, dikongsi sama oleh orang lain yang jahil. Jadi Allah tegaskan di sini, Nabi Sulaiman dia tidak kafir. Nabi Sulaiman lah ahli tauhid yang membasmikan kekufuran. Siapa yang kafir yang ajar sihir? Walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitanlah yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, dialah yang mengajar manusia sihir. Perkara pertama. Perkara kedua, mereka Yahudi ini mengikuti sini ataf kepada ma sebelum. Wattaba'u ma tatlu wattaba'u ma unzila 'alal malakain. Yahudi kitab Taurat dia tak pakai. Jenis kitab yang berasas pada wahyu dia tidak pakai. Dia ikut sihir yang dibisikkan oleh syaitan pada zaman Nabi Sulaiman. Dan kedua perkara yang diikuti oleh Yahudi ialah ma unzila 'alal malakain. Ma sini juga sihir. Sihir yang diturunkan melalui dua malaikat. Sihir yang diturunkan melalui dua malaikat. Di tempat nama Babylon. Di Iraq sana. Malaikat itu bernama Harut Marut. Malaikat itu bernama Harut Marut. Tujuan malaikat diturunkan untuk mengajar kepada manusia perbezaan di antara sihir dan mukjizat. Tujuan malaikat itu diturunkan menjelma sebagai manusia untuk mengajar kepada manusia perbezaan. Sihirnya begini, seru selain pada Allah dan luar biasa berlaku. Maka mukjizatnya begini. Satu orang yang menyeru Allah sahaja juga luar biasa. Jadi satu orang yang menyeru Allah sahaja akan berlaku luar biasa. Itu mukjizat. Sihir menyeru selain pada Allah juga berlaku luar biasa. Ini sihir. Jadi malaikat diturunkan untuk memberitahu kepada masyarakat ketika itu supaya boleh membezakan di antara sihir dengan mukjizat. Sebab tak lama lagi akan zahir satu orang Nabi. Nabi Allah Ta'ala akan zahir bersamanya mukjizat. Untuk kemudahan masyarakat dan kaum ketika itu menerima Nabi. Bezanya seru selain pada Allah, seru Allah. Itu saja beza. Cuma malaikat ini beritahu terlebih dahulu kepada mana-mana manusia. Dia beritahu perkara perbezaan ini bukan untuk beramal. Dia beritahu sihir dengan mukjizat. Dia beritahu ajaran sihir ini untuk jadikan satu pengecaman, satu panduan. Jika sihir beginilah dia. Dia ada kesan juga. Dia memberi kesan juga, tapi ini sihir. Jika berlaku perkara luar biasa, jika bukan jenis ini, dia mungkin mukjizat atau karamah. Jadi wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah malaikat dua orang itu mengajar sihir untuk membezakan dengan mukjizat kepada mana-mana orang. Hatta yaqula, sehingga malaikat itu akan beritahu terlebih dahulu supaya berjaga-jaga. Sini hatta yaqula, sehingga dia yakni dua-dua malaikat memberitahu terlebih dahulu ihtiyatan supaya berjaga-jaga. Innama nahnu fitnatun, bahawa kami ini adalah ujian daripada Allah. Kami adalah ujian daripada Allah nak ajar cara-cara sihir daripada mana perbezaan dia dengan mukjizat. Tapi bukan untuk diamalkan, untuk diketahui cara perbezaan, untuk diketahui ilmu perbezaan di antara sihir dengan mukjizat. Jadi kami sebagai satu ujian. Bermakna orang yang tidak dapat jaga, dia akan beramal dengan sihir.
Orang nak ajar kepada dia sekadar nak bezakan di antara sihir dengan mukjizat. Tiba-tiba dia kandas dalam ujian Allah dengan cara belajar untuk beramal. Jadi sebagai ihtiyatan, sebagai berhati dan berwaspada, malaikat terlebih dahulu kata kepada mana-mana manusia, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah ujian besar daripada Allah. Fala takut, maka kamu semua jangan kafir. Jangan beramal dengan sihir, akan jadi kafir. Dalam hadis Nabi kita SAW juga, biasa Nabi sebut, sihir membawa kepada kufur. Sihir juga membawa kepada kufur kerana seru selain pada Allah Ta'ala, luar lingkungan asbab. Betul-betul sihir seperti itu. Jadi, mereka kata kepada orang itu, kami ujian besar, fala takut, jangan kamu kafir, yakni jangan beramal dengan sihir, kerana beramal dengan sihir jadi kafir. Lalu masyarakat pun belajarlah. Wa ta'allamuna minhuma. Maka masyarakat di tempat itu belajarlah daripada dua malaikat. Ma yaitu sihir, yufarriquna baina bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang boleh memisahkan dengan sihir itu di antara suami isteri. Lalu belajarlah masyarakat di tempat itu daripada dua malaikat, ma yakni sihir, yufarriqun, yang boleh mereka memisahkan, memecah belahkan dengan sihir itu, dengan sebab sihir itu di antara seseorang dengan pasangannya. Ini sihir, kesan dia boleh pecah belah. Walaupun begitu, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka sebenarnya boleh memberi mudarat dengan sihir itu kepada sesiapa kecuali dengan izin Allah Ta'ala juga. Tidaklah mereka itu memiliki kuasa memberi mudarat dengan sihir itu kepada sesiapa pun kecuali dengan izin Allah juga. Makna walaupun sihir ini boleh memecah belahkan jika ada izin Allah. Jika tak ada izin Allah, dibuat sihir pun tak jadi. Dibuat sihir pun tak jadi. Maknanya sihir, walaupun dia sihir, dia adalah asbab. Dia adalah asbab biasa. Dia adalah asbab biasa. Jadi wa ma hum bidarrina bihi, dan tidaklah mereka itu boleh memberi bahaya dengan sihir itu kepada sesiapa kecuali dengan izin Allah juga. Sebab itulah sihir dia ada perkara yang boleh menyebabkan berlaku sesuatu. Seumpama racun. Seumpama racun. Oleh kerana itulah untuk lawan sihir sunnah. Sebab sunnah ini adalah jaminan penjagaan daripada Allah sendiri. Penjagaan daripada Allah sendiri. Oleh kerana itulah Nabi kita SAW ajar kepada umatnya beberapa jenis amalan yang dengannya dapat selamat daripada sihir. Maknanya sihir memberi kesan dengan izin Allah. Jadi boleh menghalang sihir pun dengan izin Allah. Jadi cara mana lawan dia? Cara yang ada jaminan Allah. Cara yang ada jaminan Allah. Jadi Nabi kita SAW dalam beberapa hadis mengajar umat dia, perkara-perkara ni apabila kita amal dengan secara istiqamah dapat melindungi daripada sihir. Contohnya, seseorang tu apabila dia nak tidur, dia baca qul Allah dengan qul a'udzubil falaki, qul a'udzubil nas sebanyak 3 kali, dengan 3 kali sapu pada seluruh badannya. Di antara lain, kelebihan dia terhindar daripada sihir. Yang biasanya sihir ini dimainkan pada waktu malam. Pada waktu malam, pada masa manusia lalai leka. Jadi sihir ini akan dibaca, akan dibuat begitu. Begitu juga sebelum subuh, pagi-pagi hari dan petang-petang hari, diajar ayat kursi. Dia juga melindung daripada sihir. Dia juga melindung daripada sihir. Dan ada lagi beberapa amalan-amalan daripada Nabi kita SAW yang merupakan amalan yang sahih, yang ada dalamnya jaminan daripada sihir. Dia sudah ada. Dan sepatutnya umat Islam mengambil perkara ini daripada Nabi melalui cara talaqi dan bawa dalam kehidupan dia. Maka sihir tidak akan memudaratkan. Satu lagi, apabila manusia tidak diajar cara Nabi kita SAW, maka akan ada sihir lawan sihir. Sihir lawan sihir. Jadi inilah yang berlaku.
Jahil menyebabkan syaitan ambil kesempatan nak lawan syaitan dengan syaitan. Jadi bertemulah sihir dengan sihir. Berlakulah rawatan Islam. Kononnya dengan cara ni dapat melawan sebenarnya sihir dengan sihir. Daripada mana bukti? Daripada bukan ajaran Nabi. Apabila bukan ajaran Nabi, tiada jaminan daripada Allah. Tiada jaminan daripada Allah. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, syaitan tidak boleh kuasai orang yang ada dalamnya kepatuhan syariat. Orang yang ada dalamnya kepatuhan syariat. Berkali-kali Allah beritahu syaitan dia ada juga batasan-batasan dia untuk menggoda dan juga menghasut. Di mana ada penjagaan sunnah dengan penuh keyakinan daripada seseorang itu, Allah akan jaga. Nabi kita SAW sendiri disihir. Apa kebalnya manusia lain? Nabi kita disihir. Dalam sihir itu Nabi sakit. Seperti mana badannya diikat. Tak boleh buat kerja apa. Seperti satu orang yang sangat sakit. Tak boleh bergerak. Sedangkan dia Nabi Allah. Dia disihir. Siapa yang sihir Nabi? Yahudi. Sebab sihir ini adalah amalan mereka. Apa cara dia boleh buat, dia akan bunuh. Dengan sihir, dengan racun, dengan apa saja. Jadi Nabi kita SAW diajar melalui wahyu. Dihantarnya Jibril tanya dan diberitahu pada Nabi cara-cara untuk menghindari sihir. Lalu Nabi pun ajar kepada kita semua umat, qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu binnas, hembus pada tangan dan seluruh tubuh disapu sebanyak 3 kali, akan dihindari daripada sihir. Maka daripada itulah sihir yang berlaku pada Nabi itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan bacaan-bacaan itu dan ditinggalkan kepada umatnya sampai bila-bila. Dan dia dikira penutup Al-Quran. Penutup Al-Quran yang kita akan baca nanti pada penutup. Jadi, sihir adalah satu perkara yang memang ada benda tu ada. Seperti mana adanya jin, adanya sihir. Cuma kesan dia mengikut izin Allah. Seperti racun. Memang ada bahaya dia. Tapi bahaya dia pun ikut izin Allah. Jadi lawan bagi sihir tentu sekali adalah sunnah. Jadi wama hum bidarri, dan mereka yang melakukan sihir itu sebenarnya tidak boleh membahayakan sesiapa pun dengan sihir illa biiznillah, melainkan dengan takdir Allah. Takdir. Keputusan daripada Allah. Wa ta'allamun, kaum yang mana malaikat 2 orang itu diturunkan untuk tujuan mengajar sihir bagi perbezaan, mereka belajar. Ma yadurruhum, sihir yang membahayakan mereka semata-mata. Wala yanfa'hum, tidak memberi faedah sedikit pun kepada mereka. Sihir satu benda pun tak akan dapat faedah. Walaupun dapat dunia, tapi tak dikira kufur. Dapat dunia bukan bermakna dapat faedah kalau apabila agama dijual. Jadi mereka pun belajarlah perkara yang membahayakan mereka semata-mata, tidak memberi faedah kepada mereka sedikit pun. Yang disihir. Dan disihir. Walaqad alimu, dan sesungguhnya mereka pun tahu. Sini kembali pada Yahudi. Walaqad alimu, sesungguhnya orang Yahudi semua pun tahu. Lamanishtarahu, siapa dia ambil sihir. Siapa dia ambil sihir, tukar dengan agama. Ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada lagi baginya di akhirat nanti apa-apa bahagian pun untuk dia, apa-apa bahagian pun keselamatan dan kebahagiaan. Mana tidak ada apa-apa bahagian pun yang selamat bagi mereka. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, maka seburuk-buruk, sejahat-jahat sesuatu yang mereka telah tukar dengannya akan diri mereka, iaitu sihir. Seburuk-buruk sesuatu yang telah mereka tukar dengannya, yang disihir, akan diri mereka. Jadi mereka telah jual diri mereka dengan mengambil sihir. Mereka telah jual diri mereka kepada neraka dengan ambil sihir. Jadi seburuk-buruk apa yang mereka telah tukar dengan jual diri mereka ke neraka dengan ambil sihir. Ambil sihir. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka dapat mengetahui sungguh-sungguh sihir itu bahaya, saya mereka tidak akan belajar untuk beramal. Dan saya mereka tidak akan belajar untuk beramal.
walau annahum amanu, dan kalaulah bahawa mereka itu betul-betul beriman, wattaqau, dan jaga diri mereka daripada perkara-perkara seumpama sihir. Dua ini, beriman dan betul-betul jaga diri mereka daripada perkara seumpama sihir, lamathubatu min indillahi khair. Pahala yang paling besar di sisi Allah lebih baik kepada mereka. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka dapat tahu iman dan takwa ini diberi ganjaran dan pahala yang sangat besar, maka mereka tidak akan tukar sihir dengan iman dan takwa. Satu lagi perkara yang berlaku di kalangan Yahudi, mereka suka memutarbelikkan sesuatu. Suka memutarbelikkan sesuatu. Menjadi kata-kata yang menyebabkan manusia itu rusak akidah. Itu juga cara Yahudi. Perkataan-perkataan atau kata-kata apabila diteliti tengok, sebenarnya ada dalam tu kalimah yang bahaya. Kalimah yang bahaya. Ini juga cara Yahudi. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai yang telah beriman, janganlah kamu kata ra'ina, jaga kami. Dulu Nabi, para sahabat akan kata ra'ina, jagalah kami ya Rasulullah. Makna bagi perhatian kepada kami. Jangan ketepikan kami dalam mengajar. Jadi perkataan-perkataan ini dikatakan oleh sahabat kepada Nabi supaya Nabi bagi perhatian lebih kepada mereka. Yahudi ambil kesempatan daripada ra'ina, dia guna dengan makna lain. Makna lain. Dua terjemahan. Satu ra'ina dengan makna keji. Ra'ina dia dalam tu makna kekejian. Minar ra'una. Satu lagi ra'ina dengan makna Tuhan. Ra'ina dengan makna Tuhan. Ra'ina, jagalah kami. Jaga tu makna Tuhan. Jadi kalimah tu boleh memberi makna dua. Satu bahaya, satu boleh. Jadi Yahudi guna kesempatan ni yang diguna oleh sahabat kepada Nabi untuk menterjemah kepada makna yang bahaya. Sama ada ra'una, makna keburukan, ataupun ra'ina, makna menyebabkan kufur dan syirik. Jadi Allah Ta'ala perbetulkan. Bahasa kalimah, kalau ada dua perkara yang boleh membahayakan, salah satunya tinggalkan. Ambil satu kalimah lain yang dalamnya betul-betul ada kebaikan, tidak ada bahaya. Sebab ia boleh mengelirukan. Jadi begitulah keadaan. Jadi apabila orang Yahudi ambil kesempatan untuk memburukkan Nabi dengan kata ra'ina begini, Allah Ta'ala tukar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, la taqulu ra'ina, janganlah lagi kamu kata ra'ina kepada Nabi. Jangan sebut ra'ina, jagalah kami seperti Tuhan. Atau ra'ina dengan makna jahat, dengan makna yang buruk. Wa qulu, katalah semula perkataan lain, yakni unzurna. Unzurna dengan makna tengok kami. Tengok kami juga. Tengok-tengoklah kami ni. Mana gitu. Tengok-tengok kami tak apa. Jadi jaga kami bahaya. Jaga kami macam dia tu Tuhan. Jadi tengok-tengoklah kami. Ambil perhatian juga kepada kami. Jadi daripada ra'ina yang boleh memberi makna bahaya kepada unzurna yang tidak ada padanya makna bahaya. Wasma'u, dan sentiasa dengarlah nasihat Nabi. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi golongan kafir seumpama Yahudi itu azab sangat memedihkan. Sentiasa mencari daripada kalimah yang benar kepada takwil yang bahaya. Sentiasa mencari daripada kalimah yang baik kepada takwil yang menyebabkan kufur dan derhaka. Jadi golongan itu adalah golongan kafir. Walil kafirin, bagi golongan Yahudi kafir itu azabun alim. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Oleh kerana mereka adalah golongan yang tak bernasib baik untuk dapat wahyu yang mulia ini, lalu mereka berdengki dengan orang Islam di kalangan sahabat Nabi yang dapat wahyu. Sahabat Nabi dulu golongan jahiliyah, jahil, berperang sama sendiri berpuluh tahun, beratus tahun. Bila mereka mula mengikut ajaran Nabi, menjadi satu golongan yang sangat baik, bersatu padu
tolong-menolong, timbang rasa dan sebagainya. Perkara ini menyebabkan Yahudi dan juga orang kafir lain berdengki. Dia tahu semua ini adalah hasil daripada apa-apa yang dibacakan oleh Nabi daripada Al-Quran, wahyu Al-Quran. Jadi kedengkian orang ni kerana tak suka orang Islam jadi baik. Dia nak supaya Aus dan Khazraj, dua kabilah besar Madinah, berbalah-balahan sampai tidak ada kesudahan. Dia suka begitu. Jadi apabila berbaik-baik di antara Aus dan Khazraj, lebih daripada adik-beradik, tolong-menolong, bukan saja sama-sama dia, bahkan orang muhajir daripada Mekah mari pun mereka boleh duduk bersama seperti adik-beradik atau lebih daripada itu. Jadi kemesraan, keakraban, hidup dengan bentuk damai, tidak menyukai oleh golongan Yahudi sekitar itu. Jadi Allah turun ayat sebagai zajrun teguran. Ma yawadul ladina kafaru. Tidak suka, tidak ingin orang-orang kafir daripada ahlu kitab. Tengok Allah beritahu. Dia ahlu kitab, Allah kata kafir. Satu perkara yang kena fikir. Tidak suka orang-orang kafir daripada ahlu kitab. Orang kafir adalah ahlu kitab. Wadal musyrikin, dan tidak suka juga orang kafir daripada musyrikin Mekah. Maknanya ahlu kitab kafir jenis lain. Musyrikin Mekah kafir jenis syirik. Tak suka apa? Ayyunazzala alaikum, diturunkan kepada kamu orang Islam, Nabi dan sahabat, min khairin, sebarang kebaikan pun, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Oleh kerana dengki. Sebab makna dengki ni, tak suka orang baik. Tak suka orang jadi kaya, tak suka orang jadi soleh, tak suka orang dapat nikmat. Dia nak supaya dia saja dapat, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh tu dia panggil dengki. Dan penyakit-penyakit ni adalah di antara 7 penyakit menyebabkan manusia akan masuk neraka. Dia ada 7 penyakit. Dia panggil penyakit-penyakit asas yang menyebabkan manusia akan dilempar dalam api neraka. Di antaranya dengki, ujub, takabur, riya, dengki, masuk juga dengki. Dan cinta harta dan cinta pangkat. Lebih kurang 7. Dia panggil penyakit asasi yang ada dalam hati seorang tu. Lambat laun dia akan dibuang daripada orang yang selamat dan dilempar ke neraka. Jadi ini salah satu penyakit dia. Tak sukanya orang kafir daripada ahlu kitab, orang kafir dari kalangan musyrikin Mekah, ayyunazzala alaikum, diturunkan oleh Allah ke atas kamu daripada sebarang kebaikan. Tak kira apa. Tak suka sungguh-sungguh. Baik Quran, baik apa pun. Sedangkan wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Taala memilih secara khusus akan rahmatnya untuk diberi kepada siapa yang dia kehendaki. Nampak macam mana? Allah Taala dia memilih secara khusus untuk memberi rahmatnya kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dia nak pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi paling agung, dia boleh pilih. Dia nak jadi Aus dan Khazraj satu masa dulu merupakan qali-qali Yahudi, kemudian nak angkat dia menjadi sahabat Nabi. Allah boleh buat. Begitu. Jadi Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala, dia boleh memilih secara khusus akan rahmatnya untuk memberi rahmatnya kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi golongan ini duduk berdengki dengan Allah Ta'ala pilih. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala lah mempunyai kurnia sangat besar. Jadi orang tu kalaulah dia nak kurnia sangat besar, suatu perkara yang tak dapat tidak, satu orang tu dia kena minta. Dalam kitab tafsir sebut, sebahagian ulama tulis, walaupun satu orang tu sudah belajar wahyu, walaupun satu orang tu sudah sembahyang, walaupun satu orang tu sudah keluar berjihad, walaupun satu orang tu telah bayar zakat, walaupun satu orang tu telah menunaikan haji, dia tetap kena minta pada Allah rahmat. Sebab perbuatan-perbuatan yang dia buat itu bukan jaminan. Anugerah sebenarnya jaminan. Berkali-kali Allah sebut dalam ayat dia. Boleh buat satu perkara bukan jaminan. Jaminan asalnya fadlun min Allah, rahmatun min Allah. Jadi dia kena minta. Sebab itulah kita dalam sembahyang banyak kita puja-puji Allah. Kerana yang kita nak adalah rahmat. Rahmat Allah Ta'ala. Di sini pun ayat perkara yang sama. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Ta'ala memilih secara khusus untuk memberi rahmatnya kepada siapa-siapa yang dia kehendaki.
kepada sesiapa yang dia kendaki. Jadi kurniaan dan rahmat suatu perkara yang sangat bernilai, yang perlu dan wajib dipohon, diminta oleh sesiapa pun yang duduk dalam taat. Tak boleh berpada dengan apa yang dia dapat. Dia dapat satu perkara, tapi yang dia nak lebih pada itu, yakni apa yang dia dikira khusus, istimewa daripada Allah. Fadlun dan juga rahmatun. Allah kata, wa Allah dzul fadlil azim, dan Allah Taala mempunyai kurniaan yang besar. Tadi dia kata rahmat, sini dia kata fadlun. Maknanya perkara ni dua-dua perkara yang sangat besar, dia perlu diminta. Satu lagi perkara yang mengelirukan, yang dia guna untuk yang dia mereka guna untuk menolak Al-Quran, yang merupakan perkara yang mereka jadikan sebagai boleh mengelirukan kepada orang yang ingin belajar dengan Nabi SAW. Dia kata, macam mana ini agama? Dulu haram, kan ini boleh pula. Atau dulu wajib, kan ini sunat pula. Dulu sunat, kemudian jadi wajib. Dulu ada, kemudian tidak ada. Begitulah. Dia panggil nasih mansukh. Perkara yang turun pada pertama, begini hukum. Tak lama kemudian bertukar kepada begitu hukum. Jadi dia ambil kesempatan dengan perkara berubah begini. Dia kata, ini bukan kalam Allah, ini main-main. Allah Ta'ala tidak berubah fikiran dia, kata mereka. Allah Ta'ala bila dia buat sesuatu, boleh pakai sentiasa. Ni kadang-kadang begini makna, tukar pada makna tu pula. Kadang-kadang gini hukum, tukar pada hukum tu pula. Jadi pertukaran-pertukaran ini menggambarkan dia bukan original daripada Allah. Dia tidak daripada Allah. Ini tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh golongan Yahudi Al-Kitab. Ini Allah jawab. Nasih mansukh juga adalah tajuk yang dipertikaikan oleh Yahudi untuk menolak wahyu. Bukan nama Yahudi dulu, hari ini pun boleh jadi. Allah Ta'ala ajar kepada kita, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidak kami membatalkan hukum daripada mana-mana ayat, atau tidak kami melupakan lafaz ayat itu sendiri. Dia ada dua. Satunya, lafaz itu ada, hukum sudah tidak ada. Yang kedua, lafaz pun dimansuhkan, dilupakan oleh Allah. Nabi tak ingat. Dulu Nabi duk baca, kemudian Nabi pun dilupakan, tak ingat. Ataupun Nabi baca lagi hukum ni, tapi dimansuhkan dengan diadakan ayat lain, ganti dia. Jadi Allah kata, ma nansakh, kami tidak membatalkan min ayatin, mana-mana ayat, yakni hukumnya, kepada hukum lain. Au nunsiha, atau kami melupakan terus ayat itu sendiri. Ayat pun tak boleh nak baca. Nescaya Tuhan kata, na'ti bi khairin minha, kami akan bawa yang lebih baik lagi daripada ayat itu. Au mithliha, ataupun seumpama itu. Atau seumpama itu. Tukar saja hukum. Daripada wajib, Allah memanggil ayat lain menjadi sunat. Daripada sunat, Allah memanggil ayat lain menjadi wajib. Jadi kami tidak membatalkan mana-mana ayat yang dihukumnya, atau kami tidak melupakan mana-mana ayat daripada mengingatinya. Nescaya kami akan datangkan yang lebih baik daripada ayat itu. Yang lebih baik ni, yang lebih banyak pahala. Sebelum ni ada 10 pahala. Kami batalkan hukum yang ada 10 pahala kepada hukum yang ada 100 pahala. Itu mana lebih baik? Kami batalkan hukum yang ada 10 pahala kepada hukum yang ada 100 pahala. Ataupun kami tukar, perkara ni dibuat sangat-sangat susah. Mujahadah. Pahala dapat 10. Ditukar kepada perkara ni dibuat dengan cara mudah. Pahala pula dapat 10 juga. Itu cara Tuhan. Maknanya, segala pertukaran-pertukaran itu semata-mata untuk memberi faedah kepada hamba. Semata-mata untuk memberi keuntungan kepada hamba. Alam ta'alam. Kalaulah Allah nak buat apa saja pun, kamu tak boleh petikai sebab Allah Ta'ala. Jadi alam ta'alam, tidakkah kamu tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Apabila dia ni kitab Allah, ikut apa yang Allah kenaki. Bukan kitab kamu. Nak ubah suat, ni kitab dia sendiri.
Dia nak buat apa saja, dia boleh buat. Sebab dia ada hak secara mutlak. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwasanya milik Allah lah kerajaan lapis langit dan bumi. Agama milik dia, makhluk ni milik dia, dia boleh buat apa saja. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada lagi bagi kamu selain daripada Allah min waliyyin wala nasir, sebarang pelindung dan sebarang penolong. Kadang-kadang para sahabat meminta kepada Nabi sesuatu yang tak patut, yang tidak patut. Kadang-kadang. Jadi Allah Ta'ala tegur di sini, am turidu an tas'alu rasulakum, adakah kamu semua ingin memohon dan meminta kepada Rasul kamu, kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana Musa AS dulu pernah dipohon, pernah diminta oleh umatnya sebelum ini. Umat Nabi Musa meminta daripada Musa banyak perkara, hingga akhirnya mereka dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi apakah kamu ingin meminta kepada Rasul kamu sebagaimana Musa AS diminta oleh kaumnya sebelum ini? Wa man yatabaddal kufra bil iman, sesiapa saja yang telah menukar, mengambil kufur dengan menjual iman. Mana mengambil kufur dengan menjual iman, dia dua makna. Satu orang tu tak pernah beriman. Macam mana dia ambil kufur sebab dia memang dalam kufur? Sini sesiapa yang mengambil peluang untuk beriman tu ditukar dengan cara tetap dengan kufur. Sesiapa yang mana mengambil peluang yang boleh dia beriman dalam masa itu, dia tetap duduk dalam keadaan kufur. Itu mana tukar. Mana satu orang telah dibagi kepada dia sentiasa peluang untuk beriman, tapi peluang-peluang tu dia tidak guna, dia tetap teguh dengan kekufuran dia, tetap degil dengan dengan kekufuran dia. Jadi degil dengan kekufuran, sedangkan diberi kepadanya berkali-kali peluang, seolah dia tukar. Seolah dia tukar. Dia tukar peluang untuk beriman dengan berterusan dengan kufur. Ini satu terjemahan. Kita ambil kira orang tu tak masuk Islam pun, dia tak masuk Islam. Bila dia nak tukar? Kalau lah tukar ni, maknanya dia sudah Islam, tukar murtad. Itu maknanya tukar. Sini makna apa? Sini makna peluang. Satu orang tu dia memang kufur, tapi diberi peluang berkali-kali. Jadi dia tukar peluang untuk beriman dengan terus kufur. Terus menerus dengan kufur. Peluang dibagi pada dia, dia tukar. Peluang tu dia tak ambil. Dengan duduk kerana kufur. Allah kata, wa man yatabaddal kufra bil iman, sesiapa yang menukar dengan cara berterusan dalam keadaan kufur dan menolak peluang beriman, faqad dhalla sawa' sabil, maka sesungguhnya dia telah sesat jauh daripada jalan yang betul. Terjemah kedua biasa, siapa-siapa yang telah menukar. Sebelum ini dia memang beriman, dia telah tukar dengan cara murtad, keluar Islam dengan mengambil kufur balik, maka sungguhnya dia telah sesat jauh daripada jalan yang benar. Semoga Allah lindungi kita semua. Maksud daripada usaha Yahudi dalam propaganda dan juga apa saja bisikan atau apa saja tohmahan yang dia buat kepada orang Islam, sebenarnya untuk memurtadkan orang Islam. Itu maksud dia. Untuk merosakkan akidah orang Islam. Dia sama seperti syaitan. Apa sahaja cara yang dia buat supaya orang Islam ni masuk neraka kekal. Orang jahat nak supaya orang lain pun jadi jahat. Mana orang betul-betul jahat, dia nak supaya orang lain semua jadi jahat. Dia akan cari geng-geng dia semua jadi jahat. Yahudi jadi itu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, semua ni bermakna peringatan, berwaspada. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan cara mereka. Wadda kathirun min ahli kitab, berkeinginan sungguh ramai daripada ahli kitab Yahudi. Sini umum, ahli kitab Yahudi maupun Nasara. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, kalau boleh mereka
memalingkan kamu supaya beriman menjadi kafir. Berkeinginan sungguh ramai daripada ahli kitab kalau mereka dapat memalingkan kamu. Selepas kamu beriman menjadi kafir semula. Kenapa tu? Hasadan, kerana dengki sangat-sangat. Tak suka sangat-sangat kamu duduk dalam Islam yang baik-baik itu. Kerana dengki. Tak suka menjadi orang baik. Tengok, dengki ni maknanya tak suka jadi orang baik. Dia dah jadi jahat, dia tak boleh jadi baik. Jadi caranya biar orang lain pun jadi jahat juga. Jadi berkeinginan sungguh ramai daripada ahli kitab. Kalau mereka dapat usahakan memurtadkan kamu supaya beriman menjadi kafir. Kerana dengkinya mereka min indi anfusihim, yang ada pada diri mereka. Dengki itu daripada diri mereka. Nyakit lama mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata jelas kepada mereka Islam adalah benar. Bukan mereka keliru. Mereka duk tarik kepada cara mereka, bukan mana cara mereka itu betul. Mereka tahu cara Islam itu betul. Sini nak beritahu, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata jelas bagi Yahudi. Setelah nyata jelas bagi Yahudi, kebenaran adalah berpihak kepada Islam. Bukan daripada mereka. Jadi nak juga orang jadi jahat. Tak mahu jadi baik. Kalau ini rancangan dan inilah kehendak mereka, fa'fu wasfahu. Maka maaf sajalah. Jangan bertindak. Wasfahu namanya jangan bertindak apa-apa. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sehingga Allah sendiri akan datang ke keputusannya. Jadi maafkanlah. Jangan bertindak apa-apa. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sehingga Allah Ta'ala datang kepada tentang mereka ini dengan perintahnya yang baru. Perintahnya yang baru ialah perangi mereka. Dalam ayat surah Taubah. Surah ni adalah surah awal-awal turun semasa mula Nabi berhijrah. Tapi akhir-akhir ayat atau akhir-akhir surah yang turun, Allah Ta'ala beritahu jangan biarkan mana-mana orang kafir bebas di permukaan bumi, adalah perangi mereka. Hingga tidak ada lagi kekufuran dan penderhakaan di muka bumi, yang ada hanyalah tauhid. Di sini, hatta sini sehingga Allah Ta'ala datangkan perintahnya yang baru, yakni jihad, bermakna kita melawan Yahudi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Jadi apabila kerana Yahudi begitu sekali teruk, sekeliling manusia Islam, apa kena buat? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Ini dia bagi umur muslihat. Rancangan-rancangan jihad orang kafir, kita kena lawan mereka ikut peraturan kita. Kita tidak boleh lawan mereka dengan ikut nafsu kita. Kena ikut peraturan kita. Kita tetap lawan, kita tetap engkar, tapi dengan peraturan kita. Jadi apabila peraturan pada masa ini tidak ada lagi jihad dengan makna kita, maka Allah Ta'ala arahkan wa aqimus salata wa atuz zakata. Kamu hendaklah sempurnakan hubungan kamu dengan Allah melalui solat. Mana dirikanlah solat. Kerana dalam solat itu adalah pengukuhan hubungan hamba dengan Allah. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Kerana dalam zakat itu adalah pengukuhan di antara hamba dengan hamba Allah yang Islam yang lain. Jadi apabila kamu kuatkan hubungan sama-sama kamu, kamu akan jadi lebih padu. Kalau kamu dapat kuatkan hubungan kamu dengan Allah, kamu lebih yakin. Jadi yakin dan perpaduan ini suatu perkara yang kuat untuk melawan musuh. Dan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa saja yang kamu hantar dengan melakukan amal bagi diri kamu daripada amalan-amalan baik. Tuqaddimu ni kamu hantar sebelum mati. Apa saja kamu hantar sebelum mati bagi kebaikan diri kamu di akhirat nanti daripada amalan-amalan kebajikan. Akhir kebajikan apa sekalipun, tajiduhu indallah, kamu akan dapatinya amalan itu akan dibalas oleh Allah. Akan bertukar menjadi syurga, akan bertukar menjadi pahala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tanda apa yang kamu lakukan Maha melihat. Kita akan sambung insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله على محمد وعلى آله